nak jumpa Tuhan. Itu memang sedih lah. Tahun 97, lama dah dia minum racun bulan puasa. Mati bulan puasa tu. Pandai dia pilih tarikh tu, mati bulan puasa, dia minum racun sebab dia nak jumpa Tuhan. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang ikut Ayah Pen ni, dia pelik-pelik. Dia macam satu mungkin taksub, kerana dia banyak sangat falsafah. Dia bercakap benda yang dia bercakap, bila kita tak faham, dia senyum. Kau rendah lagi makam. Satu saya tengok, dia duduk kat tangga. Dia duduk kat tangga, macam tangga tempat kerja tu. Dia duduk sila, dia duduk kat tangga. Lepas tu dia menung. Lepas dia menung lama dan dia buat pusing kepala. Dia pusing, lepas tu dia berhenti. Terus senyum. Atau apa, tak apa dia sampai. Dia gimana tak tahu. Saya tak tahu dia gimana. Di manakah dia berada ketika dia senyum tu, saya tak tahu. Tapi sebelum dia pusing kepala. Jadi banyak sampai peringkat dia kata manusia yang terlampau banyak semayang, yang terlampau banyak buat ibadat, ya, mereka itu menyangka diri mereka suci. Maka menyangka dirinya suci itu satu maksiat. Jadi kalau orang rasa diri dia baik, dia kena buat dosa supaya dia turun balik kepada makam manusia. Siapa yang rasa diri dia sempurna seperti dia nak menjadi Tuhan, maka dia kena buat dosa supaya dia turun balik jadi makam manusia. Tak tahu dia buat apa tuan-tuan? Dia minum Carlsberg depan saya. Dia minum arak, dia kata sebab apa? Dosa ni akan mengingatkan kepada kita bahawa kita ni manusia yang lemah. Jadi kau ni banyak sangat semayang. Dia panggil saya lebay. Kau banyak sangat semayang lebay. Itu pasal pelik tuan-tuan, pelik. Jadi tuan-tuan, sebelum jadi pelik-pelik ni, baik kita belajar, baik kita melaksanakan kewajipan. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, itulah golongan yang benar, itulah golongan yang beriman. Baik, dia kata apa lagi? Orang yang tidak melaksanakan kewajipan yang diwajibkan ke atas mereka, sebenarnya mereka itu pengakuan keimanan mereka dusta, dan dia telah ditipu oleh syaitan. Syaitan tipu dia. Dia rasa dia betul. Memang tuan-tuan, dia rasa dia betul. Bila kita cakap apa pun dia senyum. Kau dengar pada mana ni? Kau kalau ikut para ulama memang dia kata macam tu. Mana kau tahu para ulama tu betul? Lepas tu kita kata iyalah, dia orang ni yang faham bahasa Arab, dia orang yang belajar, dia orang tahu Quran, tahu hadis. Betul ke Quran dan hadis tu? Dia macam tu. Betul ke yang dia faham tu? Takkan cara dia orang faham je betul, cara orang lain tak betul. Berat tuan-tuan. Jikalau sekiranya hatinya baik, ya, lagi sejahtera dengan iman, tentu sekali kesekalian jasadnya, anggotanya melaksanakan kewajipan. Hal ini dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb, muttafaqun alaih. Sesungguhnya pada jasad manusia itu ada seketul daging. Jikalau baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Sekiranya rosak daging itu, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati. Hati yang beriman, seluruh anggotanya akan buat baik. Hati kalau beriman, dia akan menggerakkan tubuh badan yang lain, mendirikan solat, melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana amal-amal soleh yang kita dah sebut dalam bab yang lepas, yang dulu dan sebelum ni. Jadi itulah tujuan keimanan. Hati yang baik, hati yang beriman, dia akan membawa manusia kepada beramal. Kalau orang yang tidak melakukan amal, tak semayang, tak ikut apa perintah Allah, dia kata aku pun beriman juga, bukan korang je. Korang ingat korang semayang kat surah Al-Musin ni, korang je beriman. Aku yang tak semayang ni, Allah tahu hati aku sebenarnya. Memang Allah tahu pun. Tunggulah mati esok. Baik, seterusnya yang keempat, melakukan segala kewajipan dan menjauhi segala yang dilarangkan, yang diharamkan. Tidak sempurna keimanan seseorang itu melainkan melaksanakan dan melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah ke atas dirinya, seperti yang telah disebut, dan berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita, sebagaimana firman Allah, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah. Dan apa jua yang dilarangnya, maka hendaklah kamu patuhi. Fantahu dengan mana berhenti daripada melakukan larangan itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat azabnya bagi orang-orang yang melanggar perintah. Itu yang keempat. Dia masuk sekejap tuan-tuan. 1.50 berhenti, jam saya 1.43, sikit lagi waktu. Saya nak ambil satu lagi tajuk. Yang kelima, taubat dan memohon keampunan. Orang yang beriman, dia akan bertaubat dan mohon ampun bila dia melakukan silap, salah dan silap. Dia tidak akan tunggu dan bertanggung. Orang yang beriman, dia kena, bila dia melakukan dosa, dia terus rasa bersalah. Ya. Dia tidak ada macam setengah orang, kau buat ni tak boleh ni. Alah sikit je. Tak ada. Sikit je, ringan-ringan je. Tak ada. Tak ada ringan, tak ada. Bagi orang yang beriman, dosa yang kecil tetap dia rasa salah dan terus bersegera bertaubat dan mohon ampun. Sesungguhnya orang yang beriman, apabila syaitan itu menjatuhkan kepada dirinya suatu bisikan untuk melakukan kejahatan dan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, lalu mereka segera bertaubat kepada Allah. Dengan demikian itu membawa kepada penyesalan di atas kecuaian dan kelalaian mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tidak kekal berada di atas maksiat, sentiasa menuntut keampunan daripada Tuhan. Orang yang beriman, apabila melakukan dosa, mereka terus mohon ampun, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah. Di sini ulama beza pandangan fahisyah. Ada yang berpandangan fahisyah ini maksudnya zina, berzina. Tetapi umumnya fahisyah itu adalah apa saja bentuk maksiat. Apa saja bentuk maksiat dikira fahisyah, fahisyatan, iaitu perkara yang keji. Sesiapa, mana orang-orang yang melakukan perkara yang keji, maksiat, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Bila kita buat dosa, sebenarnya kita menzalimi diri kita, kerana kita tahu akibatnya, kita tahu apa yang Allah Ta'ala akan balas kepada kita, tapi kita tetap buat. Bila kita buat juga, maka orang ini kita katakan menzalimi diri sendiri.